3. Tidur di rumah bunian. Sebulan kemudian, Datuk pergi ke tempat tersebut. Dia berhasrat untuk menemui perempuan cantik. Tepat pukul 3 petang, Datuk pun masuk ke dalam hutan. Lebih kurang setengah jam berada dalam hutan, Datuk diberkas oleh anggota tentera kerana masuk ke kawasan hitam. Datuk dibawa ke balai polis. Seminggu Datuk tidur dalam lokap sementara menanti hari perbicaraan. Bila dihadapkan ke mahkamah, Datuk didapati bersalah dan dihukum penjara selama seminggu. Datuk bersyukur kepada Tuhan kerana pihak mahkamah mengambil kira hukuman itu berjalan dari tarikh ia mula ditahan. Pada perbicaraan itu, Datuk pun dibebaskan. Datuk mengambil keputusan yang tepat. Dia melupakan tentang perempuan cantik itu. Tapi perangainya yang suka memburu itu tak dapat dikikisnya dalam hati. Kalau sehari tak pergi berburu, dia terasa hidupnya terlalu sepi. Semua yang dilakukannya serba tak kena. Akhirnya, Datuk teringat tentang hutan kecil di pinggir Bukit Kuta. Menurut orang-orang yang berladang di pinggir bukit itu, ayam hutan cukup banyak terdapat di situ. Pelanduk lalandak juga selalu ditemui oleh mereka. Kerana Bukit Kuta tidak termasuk dalam kawasan hitam, Datuk pun mengambil keputusan untuk berburu ke tempat tersebut. Datuk berusaha mengumpulkan beberapa orang kawannya, diajak berunding untuk memburu ayam hutan. Semua kawan-kawannya menolak dengan alasan takut tersua dengan komunis atau terjumpa dengan anggota tentera. "Jangan bodoh, kawasan tu kawasan putih," kata Datuk kepada kawan-kawannya dengan nada suara yang keras sambil meraba-raba misai tebalnya. "Kami tak mau pergi," jawab kawan-kawan Datuk. Kemudian mereka meninggalkan Datuk sendirian di anjung rumah. Cerita orang-orang yang berladang di pinggir Bukit Kota terserempak dengan komunis bukanlah perkara baru. Sudah menjadi buah mulut orang ramai. Sudah sampai ke pengetahuan kota, kampung kota dan penghulu. Sudah pun dilaporkan kepada pihak polis. Orang-orang komunis itu memang suka melintasi jalan bukit kota dari Segari menuju ke Hulu Perak. Akhirnya masuk ke dalam kawasan Thailand. Orang-orang yang berladang di kaki bukit merasa beruntung dan bertuah kerana orang-orang komunis itu tidak mengganggu mereka. Walaupun kawan-kawannya tidak mau pergi, Datuk tetap meneruskan rancangannya. Dia berasa mahu menembak ayam hutan sebanyak yang boleh. Di samping itu, dia berharap juga akan dapat menembak seekor dua napuh atau landak. Tidak ada persiapan tertentu yang diaturkan oleh Datuk untuk pergi berburu. Kecuali sehari sebelum masuk hutan, dia membakar kemian di hujung bendul sambil membasuh mukanya dengan air kelapa muda 3 kali. Pagi itu, Datuk bertolak dari rumah sesudah makan nasi dan minum kopi. Dia menaiki basikal sejauh 2 batu untuk sampai ke Bukit Kota. Memang sudah dirancangnya untuk memburu ayam hutan pada sebelah pagi. Dia berpendapat pergi memburu pada sebelah pagi banyak untungnya. Boleh meredah hutan hingga matahari jatuh. Waktu Datuk sampai ke kaki bukit, matahari sudah pun meninggi. Air embun di hujung daun nampak bersinar-sinar di panah matahari. Datuk tak terus masuk ke dalam hutan. Dia singgah dahulu ke pondok kepunyaan kawannya. Dia bertanya kepada kawannya, arah mana terdapat bunyi kokok ayam hutan. Kawannya itu pun menunjukkan arahnya. "Batalkan saja rancangan kau tu," ujar kawannya dengan tenang sambil merenung ke arah pokok-pokok hutan. Datuk tersenyum sambil melurut muncul senapangnya 2-3 kali dengan tapak tangan. "Kenapa?" Datuk menimbang senapangnya. Kawannya terdiam, tapi merenung pada tali pinggang Datuk yang digayuti peluru. "Berbahaya. Kau takut aku ditangkap komunis? Kalau tidak, kenapa kau tahan aku?" Datuk meletakkan buntut senapang ke bumi. Dia merenung pada puncak Bukit Kota. Datuk terdengar bunyi kokok ayam hutan atau ayam denak. Mata Datuk bercahaya. Kokok ayam itu bertalu-talu dan bersaut-sautan pula. Datuk sudah tak sabar lagi. Dia segera meletakkan senapang atas bahu dan bersedia untuk melangkah masuk ke dalam hutan. "Jangan terburu-buru, nanti buruk padanya," kawan Datuk yang bertali lalat di pipi mengingatkan Datuk. "Kau usah banyak cakap. Kalau kau mahu daging ayam hutan, cakap terang-terang. Aku boleh beri. Berapa ekor kau mahu?" balas Datuk dan dia pun mengatur langkah menuju lorong ke dalam hutan. Kawannya segera mengejarnya. Tiba-tiba sahaja hati Datuk menjadi panas dengan perbuatan kawannya itu. "Usah pergi," kawannya menahannya.
Ini urusan aku. Kau tunggu di pondok. Abang kau ada. Aku tak mahu apa yang kau dapat. Tapi kau mesti ingat, tempat tu bukan tempat sembarangan. Banyaknya orang yang sesat di dalamnya. Diorang tu siapa? Dan aku siapa? Kalau tak cukup syarat dia dah ada, aku tak jadi pemburu tau. Datuk mula membangga diri dan Datuk terus ke dalam hutan. Kawannya menggeleng kepala. Makin jauh Datuk meredah hutan, makin kerap didengarnya suara kokok ayam jantan. Datuk pun sampai ke suatu kawasan yang agak lapang. Datuk berhenti di situ. Tiba-tiba dia terpandang sekumpulan ayam hutan keluar dari celah-celah pokok menuju ke kawasan tanah lapang, mencakar-cakar tanah di situ dan kemudian masuk ke semak kembali. Memang tak salah lagi. Inilah tempatnya, kata Datuk dalam hati. Ia merangkak perlahan menuju ke balik batang besar. Dia duduk di situ. Matahari beransur terik, tapi sinar matahari itu tak dapat menjamah batang tubuh Datuk kerana ia diteruhi oleh rumbunan pokok hutan. Datuk memasukkan peluru penabur ke dalam laras senapang. Datuk terdengar kokok ayam hutan di atas kepalanya. Datuk dongakkan kepala. Ia menampak seekor ayam jantan yang bulu yang berkilat bertenggek atas dahan. Ayam itu mengepak-ngepakkan sayapnya. Ekor yang panjang berkilat bergerak-gerak di main angin. Datuk terlompat. Seekor lipan bara sepanjang 1 jengkal keluar dari celah daun-daun kering merayap ke atas kasut. Kerana kuat sangat Datuk melompat, lipan itu terpelanting ke tanah. Datuk segera memijaknya hingga lipan itu mati. Ayam jantan atas kepala terbang dan hilang. Datuk kecewa. Dia terus memaki lipan yang sudah hancur itu. Datuk buat rancangan lain. Dia mahu berubah tempat kerana Datuk yakin ayam-ayam itu tak akan datang ke situ lagi. Baru 5 langkah Datuk melangkah, dia terdengar kokok ayam. Datuk berpatah balik ke tempat asal. Duduk di situ sambil menghisap rokok daun nipah. 10 minit masa berlalu. Ayam hutan tak juga datang ke tanah lapang. Waktu Datuk mencampakkan puntung rokoknya ke pangkal daun meranti patah cabang, Datuk terdengar kokok ayam lagi. Datuk tersenyum. Dia yakin ayam-ayam itu akan datang juga ke situ. Memang benar dugaan Datuk. Ranting pokok sebelah kanannya tergerak-gerak. Seekor ayam hinggap di situ, kemudian turun ke tanah lapang. Ayam itu memanggil kawan-kawannya yang lain. 2-3 ekor ayam betina keluar dari celah-celah pokok lalu menghampiri ayam jantan. Satu peluang yang baik bagi Datuk. Dia melepaskan tembakan. Ayam jantan menggelupuk atas tanah. Datuk segera mendekam lalu menyembelihnya. Masa Datuk mengikat kaki ayam digantung ke pinggangnya, seekor ayam betina meluru padanya berpusing di depan Datuk 2-3 kali. Datuk segera menangkapnya. Mata golok yang tajam pun memutuskan urat di tengkuk ayam. Bila Datuk memeriksa badan ayam itu, ternyata pangkal peha ayam itu sudah ditembusi peluru. 2 ekor ayam hutan tergantung di pinggang Datuk. Cukup senang hatinya. Dan Datuk bercadang salah seekor daripada ayam itu akan diberikan kepada kawannya yang berladang di kaki bukit. Panas kian terik dan Datuk mengambil keputusan untuk pulang saja. Sebelah petangnya dia akan kembali lagi berburu ke situ. Datuk mendongak ke langit. Matahari sudah agak condong ke barat. Datuk senyum. Dia dapat menunggu pukul berapa sekarang. Masih awal lagi. Kalau aku tak silap baru pukul 3, kata Datuk dalam hati. Dengan cara mendadak saja ia membatalkan rancangannya untuk pulang. Dia mahu memburu lagi sebelum matahari jatuh ke kaki langit. Dia bercadang untuk menembak paling kurang 5 ekor ayam lagi. Alang-alang berburu, biar puas. Esok lusa belum tentu boleh datang ke sini lagi. Siapa tahu entah esok, entah tulat kawasan itu dijadikan black area. Sebelum semuanya berlaku, biar aku gunakan peluang ini. Itulah yang difikirkan oleh Datuk. Dia menyumbatkan peluru ke dalam raras senapang. Pusing kiri, pusing kanan. Akhirnya Datuk berjalan ke arah utara mengikuti lorong ayam hutan yang dengan harapan di hujung lorong itu dia akan bertemu dengan barang yang dicarinya. Baru 5 ela berjalan, Datuk sudah terdengar kokok ayam jantan. Kali ini kawan-kawan yang tak mau ikut aku,
Berburu mesti rugi, kata Datuk dalam hati sambil mematahkan dahan pokok hutan. Datuk kian jauh masuk ke dalam hutan. Datuk terdengar bunyi suara orang bercakap. Dia segera menyembunyikan diri di celah rimbun pokok hutan. Suara orang bercakap itu makin lama makin dekat, berselang-seli dengan bunyi kuku ayam dan dengan suara itik. Sesekali Datuk terdengar bunyi orang mengukur kelapa. Puas Datuk melihat kiri dan kanan. Dia tak nampak pun bayang manusia. Datuk mengira itu cuma perasaannya saja. Ia segera keluar dari tempat persembunyian dan meneruskan perjalanannya. Datuk terasa kepalanya pening dan dia tercium bau wangi di sekelilingnya. Dia menduga penunggu bukit mahu menguji dirinya. Cepat-cepat Datuk membaca sesuatu. Tapi bau wangi itu makin kuat datangnya. Kepalanya terasa berdenyut. "Ganjil," kata Datuk sambil menggaru tanah. Dengan hujung goloknya, Datuk membuat garisan 3 segi di muka bumi. Tapi hujung garisan itu dipacaknya dengan ranting kayu. Mulut Datuk terus membaca sesuatu dengan tenang. Kemudian dia mengembus pancang yang dicacatnya itu dengan mulut. Ketiga-tiga pancang itu rebah ke bumi. Tahulah Datuk bahawa dia tidak berhadapan dengan penunggu bukit kota, tapi dia berhadapan dengan makhluk lain yang serba aneh. Datuk meneruskan perjalanannya. Bau wangi tetap menyumbat lubang hidungnya. Daun-daun hutan yang tua berguguran ke bumi. Angin bukit yang bertiup menyegarkan badannya. Rasa pening di kepalanya hilang. Datuk berhadapan dengan pokok-pokok yang beraneka rupa. Datuk tidak peduli apa semuanya itu. Dia menyimpang ke kiri, masuk ke arah hutan kelubi. Di situ juga Datuk bersua dengan pokok-pokok bunga. Di hujung pokok-pokok bunga itu terdapat jalan tanah merah. Datuk terus ikut jalan tu, kerana kokok ayam hutan datangnya dari situ. Datuk berhenti berjalan bila dia terpandang seorang perempuan tua berdiri di hujung jalan. Bila melihat Datuk berhenti, wanita itu segera menghampirinya. "Kau sesat," kata perempuan itu. "Tidak. Habis macam mana kau kemari?" "Saya berburu ayam hutan." "Patutlah ayam aku banyak yang hilang." Sudah, mari singgah ke rumah aku dulu." Datuk terus mengikuti perempuan tua itu ke rumahnya. Kerana perempuan tua itu mendakwa bahawa ayam yang tergantung di pinggang Datuk itu adalah ayam kepunyaannya. Tanpa soal jawab, Datuk terus menyerahkan padanya. Ayam itu dijadikan gulai yang kemudiannya dijadikan hidangan makan malam buat Datuk. Selain daripada perempuan tua itu, Datuk dapat berkenalan dengan seorang perempuan muda yang tinggal serumah dengan perempuan itu. Datuk diberitahu oleh perempuan tua bahawa perempuan muda itu adalah anaknya. Datuk cuma anggukkan kepala saja. Kemudian Datuk minta perempuan itu menghantarnya ke kaki bukit kota. Permintaan Datuk itu tidak dapat dipenuhi oleh perempuan tua tersebut. Dia minta Datuk bermalam di rumahnya. "Baiklah, tapi pagi esok saya mesti balik," kata Datuk. "Boleh, kami tak pernah mungkir janji." "Hantarkan saya sampai ke kaki bukit." "Tentulah boleh, tapi kau mesti berjanji kepada kami." "Janji apa?" "Jangan menembak binatang ternakan kami." Datuk terdiam. Apa hak perempuan tua itu menahan kesukaannya? Datuk menatap wajah perempuan tua itu lama-lama. Orang tua itu tersenyum. "Kau susah dengan syarat tu?" "Tak susah, tapi..." "Berburulah di tempat lain, tapi jangan di sini." "Baiklah. Kalau kau mungkin janji, buruk padanya." Orang tua itu mengiyakan Datuk dengan nada yang keras. Bulu tengkuk Datuk meremang. Malam itu Datuk tak tidur. Orang tua itu mengajak Datuk berborak hingga menjelang subuh. Cara diam-diam Datuk jatuh hati pada perempuan muda yang nampak bersopan santun. Cantik orangnya dengan sepasang mata yang bersinar, berkulit putih dan rambut terhurai di atas bahu. Subuh itu Datuk terpaksa sembahyang subuh di surau bersama dengan penduduk kampung tersebut. Orang di situ menerima Datuk dengan mesra. Seperti yang dijanjikan,
orang tua itu bersama anaknya menghantar Datuk hingga ke kaki bukit kota. Sebagai tanda kenangan, anak orang tua itu menghadiahkan kepada Datuk sebilah keris pendek. Ingat, jadilah manusia yang teguh pada janji, tidak menipu dan menyeksa sesama makhluk, kata orang tua. Bila bertemu dengan jalan, dia mula masuk ke hutan dulu. Kalau mau ayam, minta pada kami. Jangan menembaknya atau mencurinya, sambung perempuan tua itu. Datuk mengangguk kepala sambil menoleh ke kanan. Bila Datuk menoleh ke kiri semula, perempuan dan anaknya hilang. Datuk pulang tanpa ayam hutan tapi membawa keris pendek yang terpaksa diusap dengan kemian setiap malam Jumaat. Itu pesan perempuan tua yang mesti dipatuhinya. Tapi setiap kali keris itu diusap, anak pada perempuan tua itu yang menjelma. Satu perkara yang tidak disenangi oleh Datuk. Lantas Datuk mengambil keputusan untuk memulangkan keris itu. Ia pun pergi ke bukit kota. 1 hari 1 malam dia berada di situ. Dia tidak juga bertemu dengan rumah perempuan tua itu. Tempat yang ditandainya dulu ternyata hutan besar yang menakutkan dan penuh dengan pokok-pokok besar dan akar kayu berjuntaian. Dari kawan Datuk yang membuat pondok di kaki bukit kota, Datuk mendapat tahu bahawa kampung yang dimasukinya dulu ialah kampung orang Bunian. Dan Datuk terjumlah daripada orang-orang yang beruntung kerana orang Bunian itu berkenan padanya. Kerana itu dia dilayan. Kalau orang Bunian tak berkenan, sudah pasti Datuk sesat di dalam hutan berbulan-bulan. Walaupun begitu, Datuk masih dapat menjalankan silaturahimnya dengan orang Bunian dengan baik. Malah ia telah dikira sebagai salah seorang anggota orang Bunian. Datuk mendapat tahu semuanya ini menerusi anak perempuan orang tua melalui keris pendek yang diusapnya setiap malam Jumaat. Ingat, jangan sesama manusia, jangan tamak dalam hidup. Bersihkan diri dari perasaan hasad dan dengki, kata perempuan tua itu kepada Datuk pada suatu malam. Saya tahu, jawab Datuk. Kemudian perempuan itu menghilang diri di tengah-tengah bau kemian yang semerbak. 2 minggu kemudian, Datuk menghilangkan diri selama seminggu. Seluruh anak buahnya jadi gempar. Masuk minggu yang kedua, Datuk pulang dan memberitahu nenek bahawa dia telah berkahwin dengan orang Bunian. Nenek terdiam, tidak memberikan sebarang komen.